Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar PhD di bawah selian saya, pelajar PhD Universiti Malaysia Kelantan dan pelajar PhD seluruh Malaysia. Minta maaf ada gangguan tadi. Saya silap pergi ke Center for Postgraduate Studies. Jadi hari ini kita nak bincangkan tentang metodologi, iaitu bab 3 dalam tesis PhD, iaitu metodologi. Jadi sebelum saya pergi ke topik metodologi ni, agak chapter 3 ni biasanya panjang. Jadi apa yang saya nak sentuh ialah tentang Viva yang lepas. Saya baru menjadi internal examiner Viva di Universiti Malaysia Kelantan dan juga akan pergi ke external examiner di Pulau Pinang pada minggu depan. Jadi apa yang saya dapati ialah kelemahan calon-calon PhD ini adalah iaitu untuk mendapatkan research gap. Jadi dalam Viva masih lagi pemeriksa examiners mendapati bahawa masih banyak lagi yang gap-gap yang tidak jelas. Masih banyak gap yang tidak difahami oleh pelajar-pelajar PhD. Jadi tanpa ada gap, dia bukanlah PhD kalau bidang di social science ataupun di mana-mana. Dia mesti ada research gap itu. Dan kalau ingin jelaskan perkataan gap itu, bolehlah anda refer research gap yang telah saya kuliahkan dalam siri-siri yang terdahulu. Apakah yang dimasukkan dengan research gap? Jadi examiners ni dia tak dapat lihat bahawa ada gap tersebut. Walaupun sepintas lalu kalau kita baca tesis tersebut, dia memang ada ura-ura gap tersebut. Jadi examiner ingin melihat bahawa gap ini adalah salah satu benda yang baru dalam tesis anda, dan anda mesti pertahankan bahawa ianya adalah gap. Tidak boleh anda nyatakan bahawa penyelidik yang lain menyatakan ianya gap. It's not enough for you to say that the other authors mention that this is potential gap. Jadi anda kena tunjukkan dengan jelas apakah gap tersebut. Dan saya telah nyatakan dalam kuliah yang lepas, dalam webinar, bukan webinar tapi webinar, bahawa gap ini boleh datang daripada pelbagai cara, dan salah satunya mesti dalam problem statement itu mesti dikaitkan dengan apakah isu dalam dependent variable itu. Daripada isu tersebut barulah datangnya potential gap tersebut. Isu ini untuk menunjukkan bahawa peri pentingnya anda melakukan kajian tersebut. Tanpa ada isu, you cannot say that I think this is better for us to do research about this topic now. You have to find issue, and especially isu tersebutlah isu di Malaysia yang berlaku sekarang ini adalah isu. Banyak yang saya lihat kandidat ini menyatakan pandangan daripada author yang sebelumnya terhadap gap tersebut adalah author yang lama. If you mention in your thesis that this author mentioned that there is potential research should be done in this area, but somehow the journal is in the year 2013, let's say. Journal tersebut pada tahun 2013. Jadi kalau pemeriksa akan tanya di antara 2013 hingga 2019, apakah situasi yang berlaku? Adakah gap itu masih belum dipenuhi? Ataupun sudah ada kajian lain dalam masa 6 tahun itu telah dikaji topik tersebut. Jadi ini yang ketara sangat kelemahan ialah apabila isu mengatakan penyelidik sebelumnya menyatakan itu adalah salah satu gap yang terlampau lama. Maknanya artikel itu lama dan dia bukan current. Jadi gap tersebut berlaku. Mungkin telah dipenuhi oleh penyelidik lain di seluruh dunia. Maka ianya lagi bukannya gap. Itulah yang saya lihat
ada kelemahan utama dalam menentukan gap ini. Jadi gap ini adalah penting. As I mentioned to you, without the research gap, there is no PhD. So you have to find means and way how to understand better research gap. Itu yang saya lihat dalam Viva saya selaku chairman dan saya selaku internal examiner dan examiners mendapati bahawa gap itu tidak jelas. Jadi apabila gap tidak jelas dalam chapter pertama, iaitu dalam problem statement ataupun dalam background study, and then you mention about contributions, significant of research, maka thesis tersebut sudah tidak diminati oleh pemeriksa. Jadi inilah yang selalu di mana pemeriksa akan highlight that there is no gap in your research. Saya membaca dalam Facebook doctoral support group dan dan ramai pelajar yang calon-calon PhD yang agak sukar untuk mencari gap. Sebab tu dalam tahun pertama bila kita buat PhD itu kita minta calon-calon membaca literature supaya memperolehi apakah gap tersebut. Jadi gap itu penting. Dan saya juga beritahu bahawa untuk fulfill the gap, we introduce another moderating factors, for example, or mediating factors dalam relationship tersebut. Itu pertama yang boleh saya share dengan anda dalam Viva yang lepas. Yang kedua adalah measurement issue. Measurement issue ini sekiranya measurement issue ni dia ada kaitan dengan chapter 3 ini. Seandainya measurement issue silap, measurement issue ialah bagaimana anda mengukur construct dalam framework anda. Dan construct ini adalah mengukur variable yang dikaji. Maka anda mesti faham apakah yang dimasukkan dengan variable pembeli ubah, apakah yang dimasukkan dengan dimension dan apakah yang dimasukkan dengan elemen. Jadi yang anda mengukur itu kebanyakannya adalah merupakan dimension atau dengan nama lain adalah construct untuk mengukur dimension dan daripada dimension ini maka anda mengukur pembuli ubah di situ. Jadi ini mesti jelas. Sebab kadang-kadang calon dia mengukur dimension itu dijadikan sebagai variable. Maka itu adalah kesilapan yang nyata dalam tesis tersebut. Jadi measurement ini adalah merupakan questionnaire yang didesain, yang direka bentuk untuk mengukur dimension ataupun construct tadi. You have many dimension inside one variable, for example. So, anda mesti nyatakan, katalah let's say you mention in the Viva, you adopt and adapt. Anda mesti nyatakan dengan jelas artikel mana dan penyelidik mana yang anda ambil sebagai untuk measurement. Dan dalam masa yang sama, penyelidik utama yang anda gunakan sebagai untuk mengukur measurement itu, untuk mengukur dimension itu dan akhir sekali untuk mengukur variable adalah mestilah sama dengan operational definition yang digunakan. Ini tidak. Operational definition orang lain tapi mengukur measurement items dalam untuk mengukur construct itu adalah orang yang lain. Maka di sini juga pemeriksa komen bahawa anda tidak menggunakan operational definition yang sama dalam chapter 1 terhadap chapter 3. Okey, itu juga silap. Kemudian framework. Saya sedang membaca tesis sekarang, ada 4 tesis atas meja ni. Okey, framework ini kena faham dan saya sudah terangkan theoretical framework. Daripada theoretical framework, anda membina apa yang dipanggil sebagai conceptual framework. Malangnya adalah conceptual framework ini dia datang daripada theoretical framework. Theoretical framework ini biasanya datang daripada teori. Kebanyakan calon memahami teori-teori ini adalah teori yang menghuraikan setiap variable. Okey, teori untuk menghuraikan variable, independent variable 1, independent variable 2, independent variable 3, kemudian dependent variable. Sedangkan teori yang kita masukkan dalam framework ini adalah teori yang menerangkan kerangka theoretical kita. Kemudian kita akan terjemahkan dalam kerangka konseptual kita. Jadi teori ini penting. As I mentioned to you dalam kuliah yang lepas, research-based view adalah merupakan teori ataupun theory of planned behavior asalnya daripada theory of reason action.
Jadi anda lihat gambar rajah yang saya terangkan dalam kuliah yang lepas. Dia adalah ada framework tersebut. Theory of planned behavior, dia ada variables dia, IV dia, dan dia menuju kepada behavior intention dan akhir sekali menuju kepada action. Itu yang kita maksudkan teori. Teori yang menghuraikan framework. Bukan teori yang menghuraikan setiap variable. Jadi saya sedang membaca tesis yang untuk dibuat sekarang pun, kefahaman tentang yang dimaksudkan dengan teori itu adalah mesti difahami betul-betul. Okey, mesti difahami betul-betul. Barulah dia teori yang menerangkan framework, bukan teori yang menerangkan setiap variabel. Jadi ini perlu difahami. Kemudian Azmina pernah bertanya dalam Viva ialah, mengapa anda mengatakan ianya adalah moderating variables dalam framework anda? Jadi anda kena pertahankan. Kenapa ianya moderating variables. So you have to explain clearly, not only to show that moderating variables have a strong relationship, okay, have a strong impact toward relationship between the IV to DV. Okay, Azmina think that it's not enough to explain why you choose this certain variable, external environment factor, for example, as a moderating variable. Jadi kena faham betul-betul why do you choose there is a moderating variable. Selain daripada itu, Azmina melihat bahawa calon menggunakan artikel-artikel yang agak quote-unquote adalah artikel yang outdated. Jadi ini menunjukkan bahawa pembacaan anda tidak terkini tentang perkembangan dalam topik yang dikaji. Okay, let's say you want to study about leadership at school level. So you have to read why do you choose transformation leadership. Okay, we have 4 types of transformation leadership. You choose that, you strongly believe that transformation leadership will give an impact towards the organization performance. But you have to argue why you choose 1 instead of 4. So people will keep arguing if you have solid arguments. Why do you choose only 1 type of leadership? Ini yang selalu terjadi bahawa kelemahan calon-calon ialah dari segi berhujah. Dari segi berhujah tentang kenapa ianya dipilih. Okey, selain daripada itu tentulah anda agak panik dalam Viva sebab soalan permulaan sudah tak dapat mampu dijawab, maka dia akan berlarutkan sehingga ke soalan-soalan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahawa kefahaman calon dalam topik yang dikaji itu agak kurang memberangsangkan. Okey, agak kurang memberangsangkan. Jadi apa yang saya boleh